Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, so kita start sesi kita pada pagi ini. So hari ni hari Jumaat 12 hari bulan 1 2024. So ini adalah kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini. So beri fokus di pasaran di UK dan juga US pada bulan nanti. Dan pada bulan nanti kita ada laporan PPI ataupun Purchasing Price Index. Okay. Untuk komoditi emas buat masa kini didagangkan rendah pada mulanya semalam, tetapi ditutup tinggi. Dan sentimen pasaran yang tidak menentu juga menyebabkan pasaran bergerak secara volatile dekat dalam pasaran. Dan berita mengenai US dan juga UK yang menyerang pihak pemisah Houthi juga mungkin boleh menyebabkan pelabur lebih beralih kepada aset safe haven buat masa kini disebabkan oleh sentimen geopolitikal yang tidak menentu. Dan para pelabur juga masih lagi menumpukan kepada data inflasi dan juga data inflasi semalam, dan juga tumpuan pelabur buat masa kini kepada laporan daripada CPI China dan juga PPI daripada US pada bulan nanti. So daripada sudut teknikal pula, di carta daily terdapatnya pembentukan bottom reversal dan kemungkinan besar juga pasaran komoditi emas boleh melakukan lonjakan harga pada bila-bila masa saja bergantung kepada fundamental yang menyokongnya buat masa kini. Jadi sekarang ni dekat dalam pasaran terdapatnya mixed signal. So kalau kita lihat semalam pun terdapatnya kejatuhan lanjutan di dalam pasaran komoditi emas. Tetapi ditutup tinggi semula, so dia jatuh and then dia erase balik all the gain, all the kejatuhan, and then dia gain balik. So apa yang berlaku adalah buat masa kini terdapatnya mixed signals daripada sentimen semasa dan juga geopolitical punya isu. Jadi saya merasakan dengan adanya pembentukan bottom reversal di carta daily, kemungkinan besar akan adanya kenaikan di dalam paras harga komoditi emas pada hari ini dan juga pada minggu hadapan. So kalau kita lihat menggunakan Bollinger Japan dan juga lain chart ini juga, kalau anda dapat lihat pada tempoh hari, saya dah bagi tahu dah, it's still in the uptrend channeling. Okay, so currently it is unable to break out from the uptrend channeling and dia buat V bottom near lower band Bollinger Band. Okay, but still below the 20 SMA dan juga below the previous trough. So basically kalau dia naik atas ni pun dia close, ada tendensi untuk dia jatuh balik. But dekat bawah ni dia dah buat pembentukan early reversal lah. Okay, early trend reversal which is bottom reversal kat sini. Ataupun kalau kita menggunakan Bollinger Band, kita namakan dia sebagai V bottom. Okay, so CCI berada di paras oversold dan kemungkinan besar akan adanya momentum kenaikan untuk sementara waktu disebabkan oleh pembentukan bottom reversal, dan di carta H1 dan juga H1 juga membuat peaks and trough yang semakin lama semakin tinggi. Jadi ada tendensi untuk dia naik buat masa kini dan selarilah dengan kadar faedah bond jangka masa 10 tahun juga didagangkan rendah. Jadi ianya sedikit sebanyak memberi sokongan kepada pasaran komoditi emas untuk didagangkan secara positif. Termasuk jugalah mata wang US dollar yang sedikit lemah buat masa kini. Jadi ianya akan menyokong pergerakan harga komoditi untuk diapungkan secara positif. Okay. So untuk US 10 yield, kejatuhan nilai kadar faedah bond jangka masa 10 tahun memberi ruang kepada pasaran komoditi untuk mengelak. Dan kadar faedah bond jangka masa 10 tahun juga gagal melonjak tinggi dan didagangkan bawah daripada fan line 45 darjah. Dan kalau kita lihat major trend masih lagi dalam keadaan bearish. Okay, so kenaikan ini hanyalah minor ataupun secondary trend saja. Okay, so overall trend is still in a bearish momentum and it failed to break out from fan line 45 degree angle dan masih lagi traded below 21 and 34 EMA. Okay, so that act as a resistance level. So ada tendensi untuk pasaran komoditi pasaran komoditi emas didagangkan secara positif kerana US 10 yield act as a leading indicator kepada pasaran komoditi. Dan lagi satu, apabila pasaran bond yield ini jatuh sedikit sebanyak, ianya akan drag down US dollar. Okay, so that's why adanya sokongan kepada pasaran komoditi dan lain-lain lagi. Dan buat masa kini, kalau kita lihat dengan sentimen semasa yang tidak menentu, kemungkinan besar akan berlakunya perubahan shift in portfolios punya
instrument lah, from high risk to low risk punya instrument, especially in a safe haven. Walaupun US dollar is a safe haven punya currency, but of course weightage boleh pergi kepada dua lagi safe haven currency, iaitu CHF dan juga Japanese yen. So tak semestinya flow akan masuk kepada US dollar, CHF dan juga Japanese yen, but it can be either one ataupun berbanding dua tu. So lagi satu, setiap kali berlakunya sesuatu dekat dalam pasaran, tidak semestinya juga pelabur akan memasuki ke dalam pasaran komoditi emas. Okay, walaupun ianya adalah aset safe haven, kerana terdapat banyak lagi aset-aset yang boleh dipilih oleh pelabur-pelabur ataupun institusi kewangan yang besar untuk melabur dekat dalam pasaran tersebut, bergantung kepada risiko dan juga volatility dekat dalam pasaran. So sebagai contohnya, aset-aset yang memberikan cash reserve, lepas tu fixed income, sebagai contohnya dekat dalam money market, fixed deposit dan juga bond. So itu adalah aset yang lebih selamat berbanding daripada aset komoditi emas yang agak volatile buat masa kini. Dan ini juga tidak memberikan sebarang bentuk pulangan daripada segi kadar faedah, ataupun kita panggil dia sebagai non-yielding asset. So that's why there is a lot of asset or instruments in the financial punya market yang boleh kita pilih semasa terjadinya sesuatu dekat dalam pasaran. So nanti saya akan explain lebih lah tentang bab tu. Okay, so jangan lupa pada 4 Februari nanti kita akan ada seminar, bukan webinar, seminar. Anda semua dijemput hadir. Okay, saya adalah salah seorang speaker. Daripada pagi kita buat sampai ke petang, saya akan mengajar anda tentang daripada sudut technical, fundamental dan macam-macam lagi. Okey, jadi untuk menghadirkan diri, anda cuma perlu register dan deposit, minimum deposit lah. Nanti saya akan bagi link, e-market punya registration link. Bukan link saya tak buat IB kat sini. Okay. So ini adalah special guest kita lah, Cikgu Zolas ni, one of e-market punya IBs. Dan kita ada macam-macam lagi lah. Kita ada gift untuk kita punya guest, and then kita ada coffee break dan juga buffet lunch, okay, dekat Concord Hotel. So minimum deposit like $50 macam tu, anda dah boleh hadirkan diri anda. Kenapa kita letak minimum deposit tu adalah disebabkan oleh kita nak tengok komitmen anda untuk hadir. Kalau kita buat secara percuma, nanti anda register tapi anda tak hadir pun kan. So yang ini kita buka kepada sesiapa sahaja, bukan sahaja kepada klien, tetapi kepada orang luar juga. Tetapi anda haruslah register akaun anda bersama e-markets dan juga deposit minimum $15 untuk menghadirkan diri. Sesi belajar secara boleh dikatakan percuma lah, sebab you bayar hanya you deposit $15 and then you dapat makan, minum, whatsoever, and then you dapat ilmu. Daripada pagi hingga petang, anda boleh berjumpa saya dan bertanya saya soalan secara berdepan sekiranya anda ingin tanya sesuatu dekat dalam event tersebut. Okay. Okay. Alright, slot terhad ke? Okay, so kita buka kepada 70 pack sahaja. Tetapi sekiranya datang ramai, dan kita akan buka lagi lah. Ataupun kita akan buat next event yang lebih besar daripada tu. But ini adalah event physical pertama pada tahun 2024 daripada e-markets. Jadi saya harap anda semua dapat menghadirkan diri, kerana tak rugi pun. Selalunya kalau anda belajar personal daripada saya dekat luar, lebih mahal daripada yang EU deposit dekat e-markets, $15 macam tu je. So yang ini kita akan buat secara besar-besaran jugalah, boleh dikatakan. Okay. Alright guys, so itu sahajalah untuk hari ini. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, boleh ajukan kepada saya sekarang.
ada soalan berkenaan market, soalan berkenaan tentang kita punya seminar pun boleh tanya. So jangan risau, dekat dalam seminar tu nanti semuanya akan diajar daripada sudut yang berbeza berbanding sebelum-sebelum ini. Kemungkinan besar anda tidak pernah mendengar pun tentang daripada sudut fundamental, intermarket dan sebagainya. Nanti saya akan ajar sedikit sebanyak dekat dalam kita punya seminar supaya anda faham macam mana market ini bergerak. Kita bukan hanya melihat daripada sudut teknikal, tetapi kita kena melihat daripada semua sudut. Jadi kita akan kaitkan. So pagi tu mungkin kita akan belajar sedikit tentang technical, and then kita akan belajar tentang fundamental, lepas tu intermarket analysis, lepas tu macam mana kita nak kaitkan, gabungkan ke semua ini dekat dalam satu chart dan kita akan analyse. Okay? Alright guys. So kalau tak ada apa-apa soalan, itu sajalah untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok. Esok pula dah minggu hadapan. Esok hari Sabtu tak ada. Okay? Alright guys. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih dan selamat sore. Bye-bye semua.